Saudara, anak-anak muda, saya ingin ingatkan diri saya satu hal. Semua kerja-kerja baik kita di dunia ini, manusia mungkin akan ingat, mungkin juga lupa. Tetapi kebaikan, amal soleh sentiasa akan diingat dan tidak tertanggal dalam catatan Allah. Maka untuk membolehkan kita ini melakukan kebaikan yang berterusan, kita hendaklah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini bukan kerja mudah. Saya nak cakap mudah. Orang siapa pun, orang yang cakap ikhlas itu sendiri kadang-kadang tak ikhlas ketika dia membicarakan tajuk ikhlas. Sebab itu kalau kita jujur dan ikhlas, kita melakukan islah kerana kita percaya ini adalah peranan dan tanggungjawab Allah menghendaki supaya kita menceritakan agamanya seperti yang benar, yang ada dalam kitabnya dan sunnah nabinya, yang dipahami oleh ulama-ulama salih yang benar dan muktabar, maka kita akan melakukannya dengan cara yang betul dan bersungguh-sungguh. Jika tidak, ramai orang memang cuba, tapi bila dia kena ujian, dia akan lari. Dia rasa tak sangguplah orang semua. Kerana dia berfikir, jalan ini tidak semudah itu. Tetapi jalan inilah jalan yang mana dilalui oleh para anbiya. Dilalui semua kaum, para ulama yang melakukan pembaharuan dan mengubati ataupun telah membaiki keadaan umat mereka. Sebab itu kalau kita baca Nabi SAW, Allah berikan kekuatan pada baginda manusia. Apabila berlaku keadaan-keadaan dugaan, Allah turunkan kisah-kisah lepas. Bagaimana yang di umat-umat yang terdahulu, bagaimana para anbiya. Allah ceritakan tentang Nabi Musa, tentang Nabi Yusuf, tentang Nabi Ibrahim, tentang Nuh. Kesemuanya itu supaya nuthabbita bihi fuadak, meneguhkan semangat Nabi SAW. Kita juga demikian. Kita baca Al-Quran, kita baca kisah Nabi, kita baca cerita-cerita reformis, kita baca juga cerita-cerita orang-orang yang buat. Kita ikhlaskan diri kita dan kita mengharapkan balasan baik Allah di akhirat kelak. Dan sentiasa melazimi doa supaya Allah menjadikan kita antara hamba-Nya yang dipilih untuk melakukan islah kepada umat manusia ini. Terima kasih. Ya, okey. Terima kasih banyak. Last mungkin, satu last. Ya. Apa yang perlu, saya tidak mau takmimkan atau generalizekan semua. Bagi kadang-kadang dalam satu ajaran itu ada part dia yang betul. Kita yang part yang betul kita tak ada masalah. Cumanya yang menimbulkan masalah ialah apabila sesuatu ajaran itu dia Islam ni ialah Allah and Rasul centric. Islam ni Allah dan Rasul. Dia mengangkat Allah dan Rasul, dan ajaran Allah dan Rasul ialah ajaran yang semuanya mempunyai, seperti mana kata Al-Imam Ibn Qayyim, syariah ini kesemuanya maslahah, kesemuanya kebaikan. Apa saja yang keluar daripada kebaikan kepada kerosakan, apa saja yang keluar daripada kebijaksanaan kepada kebodohan, apa yang sejual daripada keadilan kepada kezaliman, ia bukan syariat agama. Jadi itu, dan ajaran Allah dan Rasul demikian. Tapi kalau kita mengikuti satu ajaran, awal-awal lagi kempen dia kepada peribadi manusia. Guru ni tengok kita tembus hati, tengok tu boleh tahu ini, boleh berjalan atas air, hanya ambil ijazah daripada dia, tok guru ni ada keajaiban. Dia telah berpindah daripada mendekatkan diri kepada Allah, walaupun dia guna nama Allah. Dia gunakan, ini disebut oleh Ibnu Jauzi sebagai talbisul iblis, talbis iblis. Jadi dia guna nama Allah, tapi kalau kita tengok kesimpulan daripada ajaran yang dia bagi itu bukan naikkan Allah dan Rasul, naikkan diri dia lah, naikkan guru dia. Akhirnya orang dengar tu bukan orang dengar, dia mungkin cakap pasal derma, tapi derma tu yang dia cakap derma untuk dia. Macam tu juga ayat-ayat derma. Dia cakap tentang hormat ulama, tapi ulama yang dia maksudkan dia dan kawan-kawan dia. Bukan dalam konsep yang luar. Dia cakap tentang ilmu yang dia cakap ilmu dia, bukan ilmu yang dalam erti kata yang mana ilmu yang begitu luas. Artinya bagaimana manipulasi boleh dilakukan
terhadap nas-nas agama. Sebab itu saya katakan bahawasanya kita ni ajaran-ajaran apa pun senang je kita nak tanya. Macam mana Islam pada zaman Nabi? Adakah Islam macam? Saya ada majlis tokoh agama daripada Indonesia datang ke Malaysia, buat majlis. Siapa salam dengan dia macam salam dengan Nabi. Sebab man safahani, Nabi kata man safahani dakhala jannah. Man safahani ila akhir. Siapa salamku masuk syurga. Hadis palsulah. Tapi dia baca. Kenapa? Kerana dia nak buat majlis di masjid tu, pakatlah bangun salam dengan dia. Kerana tangan dia ni pernah salam untuk guru dia, tangan tok guru dia pernah salam untuk guru dia, tok guru dia sampai ke Nabi, siapa yang salam masuk syurga. Kalau kita fikir logik sikit ke depan, berapa banyak kali Abu Bakar dengan Umar salam dengan Nabi, Osman dan Ali, Anas dan seumpamanya. Ada mereka buat majlis dalam masjid, panggil wilayah-wilayah yang mereka pergi, mari salam dengan aku, supaya dapat salam aku dapat masuk syurga. Ataupun mereka menegaskan syurga itu diperolehi dengan usaha, dengan perjuangan, dengan membangunkan umat, dengan melakukan islah, baik untuk diri sendiri dengan Tuhan, baik untuk diri sendiri dengan umat manusia dan alam keseluruhan yang Tuhan jadikan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Tapi mereka ini buat shortcut. Yang ini yang Muhammad Qutb sebut. Ini adalah dua perkara yang memundurkan orang, iaitu sufi yang melampau. Bukan salah ajaran kerohanian itu, tapi ghulat yang mana bukan balik mengagungkan Allah. Ini saya setuka dengan apa yang Hamzah Yusuf kata. Sufi hari ini lebih banyak pada jampi, dancing untuk menari-nari, kemudian pemujaan kepada syekh mereka. Mana lagi sufi yang bermaksud menjadikan kita seperti Hasan al-Basri? Dia tak pernah claim dia sufi. Mana sufi yang seperti mana kalau benar nak ikut ulama-ulama yang mana salih, tapi akhirnya semuanya balik kepada guru masing-masing. Tarikatnya, kelebihannya, kemudian produknya. Sehingga zikir pun kena tulis nama dia. Dan barang-barang dia pun ditulis nama tertentu. Sebab itu saya menyeru kepada kita semua, jangan kita memperbodohkan diri dalam hal ini. Agama ini akhirnya kita cari redha siapa? Redha guru kita atau redha Allah dan Rasul? Ramai orang mengajar supaya kalau kita tengok orang tu mengajar, dia punya ending pada cerita dia mentazimkan dirinya, dia bukan. Takzimkan tu mesti dia tak kata saya hebat. Boleh tapi kena ambil melalui saya. Boleh kena ambil melalui sanad saya. Boleh tak, semuanya balik. Cara dah. Dan ini jadi trend kepada golongan, termasuk anak-anak muda yang nak jadi ustaz. Dia jadi trend macam mana cara nak berjalan. Baru muda-muda lagi dah pegang tongkat. Sebab saya bukan kata saya anti orang datang ada serban. Tapi kalau kita gambarkan golongan agama itu berjalan pakai jubah, serban letak di bau. Nabi pakai serban, betul. Nabi ada semua burdah. Tapi Nabi juga pakai baju besi dalam peperangan. Kalau kita gambarkan semua golongan agama itu sifat dia pakai kasut, pakai tongkat semua. Berapa puluh tongkat, ratus tongkat terpaksa parking di masjid Nabi. Masa semayang, mesti dilaporkan. Kan? Kemudian Nabi berjalan macam tu. Satu masyarakat yang pasif. Masyarakat yang tak aktif. Kalau semua, Nabi itu ada masa dia pakai burdah, ada masa dia pakai baju besi, ada masa orang bagi baju itu dia pakai, ada masa orang bagi kaisak dia pakai, ada macam-macam baju Yaman dia pakai, baju Rom dia pakai, pasal Rom negara Kristian. Kerana dia satu masyarakat yang bergerak. Tapi kita cuba gambarkan Islam ni satu jadi kelompok, ramai-ramai jalan, pegang tongkat, tak peduli tentang hal dunia ni. Yang penting hari-hari fikir nak minum bekas air tok guru, nak makan bekas habis tok guru. Agama apa ini yang sedang kita hidupkan? Kalau kita biarkan, dia sudah jadi fenomena kadang-kadang. Dan tok guru tu muda-muda lagi, dia orang enjoy dengan pengikut-pengikut seperti ini. Jadi cult yang lebih teruk lagi pada zaman Hamka, zaman Za'ba, yang akhirnya kita memang akan memundurkan masyarakat Muslim kita. Orang lain melangkah ke hadapan, kemudian kita tengok hari demi hari kita akan melangkah ke belakang. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna